Sarawak. Antara tumpuannya berhubung isu pusat kuarantin di Sibu. Laporannya bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Silakan Abang Muasili. Terima kasih Nur Laila. Assalamualaikum dan salam hormat. Orang ramai digesa untuk tidak menyebarkan berita palsu mengenai situasi pusat kuarantin di Sibu. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam, Dr. Anwar Rapai berkata tindakan menularkannya boleh mendatangkan perasaan kurang senang dalam kalangan penduduk ketika petugas barisan hadapan sedang berjuang memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Dr. Anwar juga adu nangka berkata gambar yang menunjukkan penduduk di rumah panjang dikuarantin di sebuah stadium tanpa sebarang kemah khas itu adalah gambar palsu. Katanya pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu belum menggunakan sebarang dewan atau stadium untuk tujuan kuarantin penduduk. Menurut beliau, stadium tertutup Sibu sudah dipersiapkan untuk dijadikan pusat kuarantin dan pihak Angkatan Pertahanan Awam sudah memasang lebih kurang 80 kemah khas Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA di stadium berkenaan. Katanya persiapan awal itu dibuat sekiranya keadaan memerlukan sebuah pusat kuarantin dibuka sebagai tambahan pusat kuarantin sedia ada. Beliau yang dihubungi pemberita RTM memberitahu penyebaran berita palsu seperti itu tidak mendatangkan sebarang faedah dan individu yang bertanggungjawab menyebarkan berita palsu berkenaan sebenarnya boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dr. Anwar ketika ini masih menjalani kuarantin wajib di sebuah hotel di Sibu selepas kembali dari Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Dr. Anwar Rapai memaklumkan 19 buah rumah panjang di Pasai Siong Sibu kini dikenakan sekatan pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19. Jelas beliau, jumlah ini merupakan pertambahan daripada hanya 8 buah rumah panjang yang dikenakan sekatan perjalanan semalam. Dr. Anwar berkata sebanyak 2,059 orang penduduk daripada 302 pintu rumah panjang terlibat dalam sekatan perjalanan tersebut. Bagaimanapun katanya penduduk yang terlibat tidak perlu bimbang kerana bantuan bekalan makanan akan diberikan kepada setiap individu yang terjejas dan bantuan bekalan makanan sudah mula diagih kepada penduduk. Dalam pada itu, Penyelaras Unit Pengurusan Bencana Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian PKMB Sibu, Muhammad Afif Syafiq Muhammad Alwi memberitahu pihaknya telah selesai menyerahkan 620 bungkusan makanan asas selesai dihantar sehingga jam 10 malam tadi. Hari ini katanya pihaknya menghantar baki lebih 1,400 lagi bungkusan makanan bagi memastikan setiap penduduk menerima bantuan makanan masing-masing. Melalui perbincangan bersama dengan tuan rumah di kawasan ini, kita akan agihkan bantuan di sekatan ini saja. Jadi tuan rumah dan anak buah mereka akan ke hadapan sini untuk ambil bantuan rumah panjang mereka masing-masing lah. Ditemui di lokasi sekatan jalan raya dekat Simpang Pasai Siong, beliau memberitahu bantuan yang disalurkan ini adalah untuk kegunaan selama 7 hari dan bantuan fasa kedua akan disalurkan pada hari ke-7 sekatan perjalanan kelak. Tinjauan kru RTM Sibu ke lokasi berkenaan juga mendapati anggota tentera juga sudah mula membantu membuat sekatan jalan di kawasan berkenaan berbanding hanya anggota polis semalam. Kira-kira 5 juta pengguna perkhidmatan feri di Sarawak perlu patuh dengan prosedur operasi standard SOP di semua operasi perkhidmatan feri di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Menurut Timbalan Pengarah Pengurusan Aset JKR Sarawak, Insinyur Richard Tajan, SOP atau peraturan-peraturan ini telah diwujudkan sejak operasi perkhidmatan feri pertama Sarawak di Batang Kitang pada tahun 1958. SOP bagi pengurusan feri telah diwujudkan, telah berkuat kuasa sejak feri ditubuhkan, ya. Dan ia bukan satu amalan yang baru, dan melihatkan kepada SOP yang sekarang ni memang telah disediakan bahawa penumpang-penumpang yang nak menggunakan feri, contohnya lah perlu keluar daripada kereta, lepas tu hanya driver yang membawa kereta masuk ke feri. Bila sampai di feri, cermin kereta perlu diturunkan dan seat belt perlu dibuka. Dan juga kereta bila sampai di pangkalan feri kena berhenti dekat gate. Itu adalah antara SOP dah lama dah diwujudkan ataupun telah dikuatkuasakan. Jelas beliau lagi, sebelum ini JKR tidak menguatkuasakan undang-undang ini kerana tiada kuasa untuk mengenakan kompaun kepada yang ingkar.
Namun selepas tragedi feri Triso yang mengorbankan 9 nyawa, pihaknya dan operator feri bertindak memaksa pengguna patuh dengan arahan tersebut jika hendak menggunakan perkhidmatan feri. Mereka yang masih ingkar tidak dibenarkan menaiki feri oleh penguatkuasa yang kini ditempatkan di 12 jeti feri sejak Isnin lalu. Beliau memberitahu demikian ketika menjadi tetamu segmen Cerita Pagi Sarawak dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1 litas langsung dari jeti feri Rambungan. Untuk rekod, feri Rambungan mencatatkan penggunaan tertinggi tahun lepas iaitu 926,000 kenderaan, diikuti Muara Lasa 481,000, Batang Paluh 462,000. Dalam tempoh yang sama, feri Triso pula mencatatkan jumlah sebanyak 351,000 kenderaan dan kesemua laluan ini merupakan jalan pesisir yang popular kerana tempoh perjalanannya yang singkat berbanding jalan utama. Dalam pada itu, Insinyur Richard Tajan memaklumkan JKR Sarawak akan menetapkan zon operasi feri dalam masa terdekat. Ini bertujuan untuk menambah baik peraturan-peraturan operasi perkhidmatan feri sedia ada. Insinyur Richard menambah, penetapan zon ini sudah dicadangkan dan dalam peringkat perbincangan sebelum diusulkan untuk kelulusan dan penguatkuasaan yang melibatkan perjumpaan dengan operator-operator feri jurutera bahagian seluruh Sarawak bagi mengenal pasti langkah pelaksanaan zon operasi ini. Ferry operation zone ni kita akan anggalkan daripada gate terus ke gate yang sebelah sana tu. So that is kita punya zone ferry operation zone. That's why within that ferry operation zone it's just like a very strict zone, macam military zone juga. Tambahnya lagi, zon ini akan melibatkan pemasangan papan tanda amaran untuk mematuhi peraturan perkhidmatan feri supaya semua proses naik dan turun feri lebih teratur dan selamat selain pengguna tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan feri jika gagal mematuhi peraturan tersebut. Menurut beliau, perkhidmatan feri Rambungan merupakan laluan feri paling sibuk antara 12 sedia ada di seluruh Sarawak dengan jumlah terkumpul 926,000 tahun lalu atau secara purata 2,700 kenderaan sehari. Majlis Pecah Tanah bagi projek pembinaan Jambatan Batang Lupar di Sebuyau akan diadakan pada 18 Januari depan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Nerawi memberitahu Majlis Pecah Tanah tersebut akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Datuk Julaihi menjelaskan jambatan sepanjang 5.1 km itu menelan kos berjumlah RM848 juta dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 48 bulan. Beliau turut memaklumkan bahawa projek itu dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak bagi menggantikan perkhidmatan feri di kawasan tersebut apabila ia siap kelak. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa lawatan tapak Majlis Pecah Tanah Jambatan Batang Lupar dekat Sebuyau. Beliau dalam pada itu juga memberitahu beberapa projek pembinaan jambatan di kawasan pesisir di negeri ini sedang giat dilaksanakan, termasuk kerja-kerja di lapangan iaitu Jambatan Batang Lupar 2 di Seri Aman dan Jambatan Batang Saribas yang mana Majlis Pecah Tanah belum dilancarkan. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.